kita bila semester semester dah dah berjalan ni, berjalan ni, apa-apa apa-apa yang yang kita kita tengah tengah buat buat masa masa cuti cuti tu, tu, ada yang boleh ada yang boleh teruskan teruskan dengan dengan 100%, 100%, ada ada yang yang kita kita tak tak berapa boleh berapa boleh teruskan, kena teruskan, kena agihkan masa agihkan dan masa dan sebagainya kan. sebagainya kan. So itu yang Itu kena yang kena ambil ambil maklum kan. maklum kan. So So for start, for start, as usual, as to capture usual, attention to lagi capture malam-malam attention macam lagi ni kan, malam-malam let me macam tell ni you a kan. story Let lah. me tell you a Nak boleh story kan? lah. Nak, boleh Ini lah. bukan a dead Itu horse bukan ya. a dead horse It's ya. a It's a donkey donkey, alive, alive, fallen into a fallen hole. into a Okay, hole. Okay? boleh ah, cerita Boleh kat lah you cerita sikit. kat you sikit. Bagilah maklum Bagilah pada maklum pada sikit. sikit. Apa Apa pun pun tak tak cakap, cakap, takkan tak tahu dengar Okey dengar dah ke. tak ada. boleh. Boleh dah tak ada. Alright, Right. this This is is a a real real story story actually. There actually. was There was a a donkey kan. donkey kan. So So kesayangan kesayangan dia dia punya punya tuan tuan is a is a farmer farmer kan. So kan. we So know we know donkey donkey banyak banyak boleh tanggung boleh jawab, tanggung jawab, boleh tarik pedati, boleh tarik bajak yang tak begitu berat, boleh angkat orang sebagainya. So one day this donkey ni, keledai ni ada pula terjatuhan lubang. Tengok tak dalam pun sebenarnya. Tapi sebab tak ada tali apa-apa kat dia kan, nak selamatkan macam mana ni sekarang. Jadi petani tu kan seorang je pakcik kan. So I fikir Dan itu keledai pula menangis-nangis, braying braying away. You can imagine a trapped animal like this braying away but don't know how to get out with all the police pun cannot. So petani pun The owner, the petani pun rasa sangat sedih lah kan, sangat sedih. Jadi petani fikir, okey lah, tak apalah. Daripada biarkan dia macam ni, ketakutan, dan malam pun nak sampai, ketakutan yang tu, akhirnya pun akan mati kat situ. Tak apalah, biar saya hembuskan dia lah. So petani pun mulalah ambil cedok, mulalah apa nama tu, dig the soil and start to pop into the hole, covering the donkey. The donkey tengok macam tu lagi panik. Dah lah tersekat, tersepit kat dalam tu. Kena hempak-hempak dengan tanah pula. Dan makin tengok, bukan dia tak pandai pun, kena dia ingat, I punya tuan nak bunuh I ni sekarang. So lagi menangis-nangis. Lagi menangis, petani tu lagi tuangkan tanah sebab nak cepatkan, tak sampai hati nak dengar. Tengah petani tengah sambil sedih, sambil apa, dig the soil and put it into the hole. Kedai tu dah diam. Terkejut pula. Sibuk tuang-tuang tanah, tengok dah dia ada mati ke? Tiba dia tengok tak ada. Tiba tengok si kedai dekat dalam tu tengah buat apa tak? Macam menari-nari dalam lubang tu. Tengok betul-betul bukan menari, dia tengah sibuk-sibuk goncang-goncangkan badan, jatuhkan tanah hempak kat dia ke bawah kaki dia dan dia hempak ke kaki dia. Jadi petani tengok kedai tu tengah cuba gunakan tanah yang tuang ke dalam tu untuk tinggikan aras tanah dalam lubang tu supaya dia boleh selamatkan diri. Can you Understand? Faham? Jadi bila Faham, petani tengok nampak uish, ada kedai ni bijak lah, dan kedai ni pandai dan dia tak nak mati sebenarnya. I ni semua tak patut ingat nak bunuh dia nak biarkan dia jangan sengsara kan. Tapi kedai tu dalam panik tiba tersedar kalau I terus menangis macam tu, meraung-raung, I akan lagi cepat tong tanah tu sebab nak tolong I cepat mati. So baik I ikhtiar. So bila tenang sekejap, boleh je selamatkan diri. Akhirnya ialah ceritanya happy ending. Berjayalah tanah tu dihempap oleh si kedai tu sampai tahap yang cukup untuk dia meloncat keluar dari lubang tu. Dan telah apa nama tu, dapatlah bersama dengan tuannya untuk banyak tahun lagi. Okay. So what's the moral of the story? Kedai tu bijak. You must know the moral of the story, right? In the most difficult situation pun, most difficult lah, kadang dia tersepit dah mati lah tu. Tuan pula tak membantu, tuan tanah tolong hembuskan. Dia ingat dia membantu lah kan, cepat bunuh je kan. Tapi dalam saat-saat genting macam tu, kalau tenang kejap, fikir sekejap, keadaan yang paling teruk tu, paling teruk keadaan tu pun boleh diterbalikkan menjadi sesuatu yang menyelamatkan kita, membantu kita keluar daripada keadaan yang buruk. So if we can summarize it in a simple sentence, as Gary Allen said, every storm will run out of rain. It doesn't rain forever, kan? Just like every dark night will turn into day. Betul lah. Every night we go to bed. No matter how sad we are, mungkin menangis-nangis, sedih, apa-apa sebab lah kan, menangis, tertidur. Besok bangun, malam tetap akan berlalu, gelap tetap akan hilang, tak akan digantikan matahari terbit, dan brand new day will dawn. Betul tak? Sekarang musim hujan, musim tengkujuh. Ya, ada nampak hujan tak henti-henti ke? Macam mana hujan tak henti-henti rengai-rengai tu? Henti juga in the end.
So remember, right? Coming into this new semester, maybe even coming to tonight, right? The beginning of the fourth week, mungkin ya ada banyak yang sarat rasa ke hati tu. Kat depan orang kita sengih-sengih, senyum-senyum. Macam ada taman di tepi bibir tu. Orang tak tahu. Dengan hujan lebat dan hujan rengai-rengai di dalam hati tu. Orang tak tahu. Pun tak perlu orang tahu. Tak perlu orang tahu. Kita saja yang tahu. Dengan yang kat atas tu tahulah. But remember, no matter how dark the night, how bad the storm, it cannot be raining forever. The darkness cannot be there forever. Okay? Always be hopeful. Macam keldai tu punya kita. Got it? Okay, so tak mau sedih-sedih. Let's look at the 5 things, 5 little things I would like to remind you, my dear student. Number 1 is about leave the past in the past, leave the future to itself. You must live in the present. Be present. Apa yang dah lalu tu, biar. Dah lalu pun, biar dia pergi aja. Jangan pandang-pandang belakang. Jangan pandang-pandang belakang. Kalau jalan ke depan, melangkah ke depan, mata asyik menoleh, kepala asyik menoleh, pandang-pandang belakang, apa berlaku? Tersadung, terjatuh tu. Atau Kalau tak nampak ada benda terhantuk tu. Masa depan pula macam mana? Asyik nak mendongak tengok masa depan. Tak nampak tu sebenarnya. So asyik termenung. Menung-menungkan masa depan. Apa dapat? Mau masa je. Dan risau. Besok punya risau bawa ke hari ini. Ini minggu keempat. Minggu keenam baru nak test. Dah mula risau. Macam mana nak jawab test ni, tak pandai jawab, mesti mati. Ya nanti nak final exam, matilah saya. Online study lah. Belum sampai tu benda tu. You bawa itu kegelisahan yang masa depan ke sini kenapa? Betul. So what is the best to do? Live in the present. Now. Kan kita mulakan sesi kita dengan berkata tadi kan? Masa ni masa mencemburui kita, bukan masa mencemburui kita. Masa itu tak ada perasaannya. Masa itu tak ada emosinya. Masa itu dari konteks dunia untuk manusia memang sesuatu yang manusia sentiasa on the losing end, kan? So kita tak payahlah nak ketikaikan dan salahkan masa. Kita ni yang kena genggam masanya yang ada kat sekarang ni, hidup di waktu sekarang. For example, now at this moment, now is 8:52 Malaysian time. We are having this little sharing session. So it's not going to be long, it's half an hour max. We should be here, right? We should be here focusing on what is being told, what is being shared, what is being discussed, and we try to manfaatkan. 10 benda yang diperkatakan, takkan satu benda pun tak ada bagusnya kita terima kan? So whatever we do, wajib tak wajib pun, dah kita buat kepilihan tu ada kat situ. Marilah kita be focused, be in the present, so that kita manfaatkan. Bila you believe keputusan to be somewhere, when you choose to be somewhere, like today, you can choose not to come. Bukan nak ambil tindakan apa-apa pun, bukannya wajib ke apa pun, tak ada kedatangan pun. You can choose not to come and do other things, right? But you choose to be here, so you might as well just pay attention and try to get the most out of it. Betul tak? Okay, similarly for your study, you are already now quote-unquote back in campus. Walaupun online, study dah bermula, cuti dah tamat. So apa-apa yang telah berlaku, apa-apa yang masih sedang berlaku, kena tengok semula. Yang tidak perlu tinggalkan kat belakang tu, right? Apa-apa yang kat depan tu tak payah pandang-pandang sangat, sikit-sikit dah. Kalau dalam perancangan, rancanglah. Kalau tidak, it's just imaginasi tu biarlah. Right? Banyak lagi depan mata kita ni nak uruskan. Okay? So be present. The second point is about your study. Specifically, I nak sebut, your study is serious stuff. So you got to take it very seriously. And how to take your study seriously. Everybody can be telling you, serious ni, study kena serious. Apa tu serious? I think I summarize for you lah. Dia satu perkataan je, passionate. Apa tu passionate in English ya? Anyone? What would you say passionate is? In BM. English is passionate. In BM apa perkataannya? Bersemangat. Good. Imam bersemangat. Anybody else? Ada lain perkataan tak yang boleh menerangkan apa passionate? Any words? Dia tak semestinya sinom. Maksud saya perkataan yang kata untuk menerangkan passionate ni.
agaknya sabar ada. Kalau kita passionate about something, kita bersemangat about something, macam mana diperlukan masa untuk buat, kita takkan sabar dan buat. I think a better word is actually istiqomah kot. I don't want to say senang ke susah pun kita buat. Sebab tak ada yang susah. Yang susah tu kita yang buat, kita yang anggap macam tu. Am I right? You do not believe me? You think back last semester. Are there no subjects yang you rasa susah? Ada tak subjek yang rasa susah last time? Iman, apa subjek last time you rasa awal-awal semester lepas you rasa susah sebenarnya? Fluid mekanik. Fluid mekanik. Final exam jawab dia kan? Reda je. Selesai je kan? Selesai. Silap A plus juga. Tak adalah. Maksud I, lepas je lah kan? You see? So sekarang fikir balik susah lagi ke? Tak, sebab dah dia macam campur lain kan. Macam dia ada kaitan macam tu. Actually boleh buat kan? See? So this is not going to be any different from last semester. It's the same. Every semester you get a menu of new subjects. Of course, kamu terkejut-kejut ni apa benda ni? As you go along, you will learn. Sebab tu you are given the time whole semester to learn. But the thing is that you must start by not saying it's difficult. Sebab kalau kita mula pun nak cakap susah, seksa lah, ni killer subject, payah lah macam tu. Memang susah lah. Sebab you dah dapat dia cakap payah. Bila kita cakap susah, mulut cakap susah, hati pun cakap susah. Asyik perkataan tu ternyang-nyang kat telinga you punya otak terima dia tau. So you punya otak fikir memang susah lah. Jadi bila belajar subjek tu, senang pun jadi susah. Senang pun akan jadi susah kan? So itu kena beringat-ingatnya. Apa-apa subjek, apa-apa tugasan, apa-apa projek, apa-apalah task homework yang pensyarah bagi, macam ni lah. Terima boleh terkejut tengah kejap, terbeliak kejap. Push. Ni dahsyat. Okey tak lah? Boleh aja. Cakap macam tu, boleh aja. Sem lepas lebih dahsyat pun kita dah harungi, apalah ni, boleh aja. You must tell yourself like this. Dan yang akan dapati, terus rasa ringan sikit. Terus nampak boleh aja buat. Tak adalah gloomy, gelap-gelap, gelap gulita, tak nampak jari, tak ada. Boleh buat. Alright. So bear in mind, you dah, as I said, you dah senior student lah. Dah third sem dah, dah boleh nasihatkan junior dah. Faizal tadi boleh nasihatkan mereka, apalah macam ni pun nak tanya, baca dulu lah. Macam ni dah ada Abang Long kawasan punya gaya-gaya tu, bagus. So you must draw from your own experience. Boleh je. Apa-apa yang awalnya memang nampak macam nak panjat apa nama tu, tembok ni nak mendaki gunung tu, memang dari bawah tengok memang sangat besar dan tinggi. Bila dah on the way tak perasan lah kan. Okay. And having said that, when you start telling yourself I can do this, boleh aja. Can. You do it. You do it happily. Tak semua subjek kita suka, I akui. Tak semua subjek yang kita akan minat dan suka. Tetapi banyak subjek yang kita tak berapa minat ke, sederhana minat ke, tak minat langsung pun wajib. Contohnya, Iman tak suka sound mechanics. Sem depan dah kena sound mechanics. Suka tak suka pun kena ambil sound mechanics. Itu wajib. Drop. Dia drop. Tak payah belajar. Sem depan jumpa lagi. Kalau nak grad, memang kena ambil subjek tu. Contohnya. So what do? You learn to love it. Part and parcel kan? Contoh macam tu. So my dear students, ada homework untuk you. Baru point kedua dalam homework, and that is the only homework I want from you. Okay? I nak you 200 perkataan je. 200, bukan 2000 ya, tolong ya. Macam you tulis essay untuk I, itu ujung-ujung sem tu I minta you tulis macam tu. By the way kan, I have to say congratulations all of you. So English terror. I rasa ini bukan muat punya level ni. Ini semua IELTS TOEFL punya level. Hebat ni. Very good. Teruskan tulis macam tu, because the more you write, we say this like freestyle punya writing kan, then the more you improve. So senang you nak expresskan dia pandangan, senang you expresskan dia feeling tu. So 200 words I nak you tuliskan is 5W1H. Tuliskan 5Ws and 1H. Apa tu 5W1H? When, why, Yes. how. Okay, you know why the W1H. Very good. So you must ask me now. Apa soalannya doktor? Soalannya ialah, I nak you tuliskan dalam 200 perkataan, menjawab 5 soalan, 6 soalannya je lah, 5W1H tu, tentang
Macam mana you nampak diri you pada hujung semester ini? Bila result tu keluar. You nampak diri you Semua E ke? You nampak diri Nampak diri you you semua A ke? You nampak diri you pegang slip slip jawapan slip keputusan peperiksaan pula. Okey lah. Ada A plus, ada A final pun B plus. Okey. Maintain CPA 3.8. Bukan saja dekan list yang first class ni. Boleh tak? And then you bayangkan macam tu. Okay. And And then you write. you You write down how you you can make that happen. what That is all about. when That is going to happen. why Why is important for you to have to have the whole your stick keputusan nanti yang keputusan yang memuaskan you. lain Lain orang lain di level ya. Some Some people 3.7 dah dah happy dah. some people Some people 3.5 they dekan list dah happy dah. some people tak 3.9 tak puas hati ya. tak perfect Tak puas hati. So lain orang lain. It doesn't matter lah. yang penting you. I nak I nak tengok macam mana you tunjukkan you passionate terhadap terhadap your own studies. Alright? Alright? Boleh Boleh faham? faham? Boleh faham Boleh faham lah? tak? Kalau nak terlebih tulis tak apa. I don't want to burden you. Kalau I tak set 200 perkataan nanti you stress you tulis 2000 perkataan. Kalau rasa nak tambah-tambah lukisan silakan. Okay? Contohnya apa nama tu? Gila. Ya, tolong kawan luki-luki tu ya gila kan, right? Artistik. So Koko nak tambah gila silakan. Okay? Koko lah Haziq pandai lukis manga, characters kan nak lukis kan. Okay? It's okay. I baru Tahu dalam kelas pelajar senior dah, third year kan. Ada dua Orang, wah ada odds kan. 2 orang dalam satu kelas, 38 orang, 2 orang pelajar yang minat Kamen Rider. You know Kamen Rider? Tahu? So I just thought Kamen Rider is a very classic thing. It's something that I like when I was a kid. I still like. Of course, over time ada Ultraman, the other generation baru dan sebagainya. It's just amazing. Kamen Rider, really. If you like One Piece, I boleh terima lah. Kamen Rider. Okay, tak apa itu. You know You know Dragon Ball? You guys know Dragon Ball? Dragon Ball? Tahu? Yes. Oh, hebat. Itu cerita yang I kejar dia punya manga tu, the series kan, masa I form 3. Bayangkan. So long ago that was. Anyhow. Okay, kids. Faham passionate ni. So ni homework bila nak hantar Iman? Bila Iman nak kutip. Bagi seminggu lah. Ahad depan. Ahad depan. Yes, very good. Nanti Iman buat seperti biasa nak kumpulkan mereka. Siapa lambat, Iman rotan je. Okay? Right. The third point. Make a plan. Stick to the plan. And today, if you don't know this word yet, I I teach you. Be Be punctilious. Bukan punctual. Punctual tepat tepati masa. Punctilious means tepati masa, tepati detailnya. Lebih dahsyat daripada lebih high level lah, lebih advanced daripada punctual. Berapa kerap kita buat plan kan, nak macam ni, nak macam tu, nak bersukan, nak makan elok, nak solat on time, bangun subuh awal, bla bla bla. Separuh hari tak jadi terus ronyok-ronyokkan plan tu buang. Seakan-akan tak pernah ada plan. Kita macam tu kan. Resolusi semasa baharu. First day dah tak jadi. Second day dah ronyok-ronyok, buang. Tak nampak tak ada lah, tak pernah buat tu. Cannot be like this lah, my dear students. You got to make a plan for your semester, and then you stick to the plan. Sebab tak ada siapa buat plan tu untuk you. You buat sendiri. You dah ada jadual waktu ya. Menjadual waktu pengajian ya. You datang hari apa, you ada kelas, hari apa tak ada kelas, pagi, petang dan sebagainya. Dan you ramai antara you aktif in co-curricular activity. AJK dan sebagainya. That is good. I'm very pleased, my dear students, to see many of you are involved in extracurricular activities. That is very good. Contoh, when I was a student, when I was a student, meaning when I was in primary school and secondary school, I was the state table tennis player. Since I was in standard 5 until form 5. So, I faham perasaan tu bila orang tengah kerja exam, media exam sebagainya, dia tengah sibuk practice kan, nak pergi wakil negeri lah, wakil sekolah dan sebagainya. Dia kena paling awal sebab tournament tu petang dan sebagainya. Tapi it doesn't mean that menjejaskan pengajian you kan. You kena pastikan kawan-kawan dapatkan homework, pastikan homework kesampaian. So end up, you jadi pelajar yang cemerlang. Cemerlang macam mana? Terror study, terror pidato, terror main sukan. Apapun panggil dia lah yang tu lah. Bukan nak extend. Maksudnya ialah all rounder, kena balance. Saya tu suka saya baca dalam you punya cerita cuti tu, ramai yang workout.
Haziq is pro. Punya workout kita tak payah tanya dia. Ada yang pergi cycling, ada yang pergi walking, ada yang pergi mendaki-daki bukit-bukit dan sebagainya. So that is very good. Alright. So my dear students, when you have a plan, I don't mean to say you got to be all study and study and study, all work and no play. Makes Jack a dull boy. Tahu kan kita tu, so tak boleh. Kita kena seimbangkan, alright? Kita punya fizikal, seimbangkan kita mental dan rohani. Itu the next point. But untuk this point, I just want to remind you, punctilious tu means what? Tepati masa dan tepati apa? Pengisian dia, detailnya. Sebab itu, macam mana nak detail? What plan? Memang ada apa secara satu semester, maksudnya bulanan tu agaknya. Bulanan kita pecah ke mingguan. Mingguan kita pecah ke harian. I do that. You don't believe me? Contohnya, this is my, if you can still see the camera, this is my work list for today. I do that. So I write down the whole day for tomorrow what I want to do. Sometimes I even write down for the next few days to come. So ada meeting ke, ada apa-apa appointment, because I have to restart. So I rancang macam meeting ke appointment dengan orang, nak jumpa orang, you tak boleh elak, betul tak? Tapi yang you boleh buat ialah, you work your schedule around it. Pukul berapa ni I kena uruskan, contohnya, I want to see you, I need to prepare what to tell you. This is not meeting, I mean to prepare the slides and prepare what I want to tell you. I got to make preparation. So to make preparation, I have to work around my formal schedule, my class, my meeting ke apa-apa kan, macam tu, sama macam you. Kan? So sebab itu I kata, kalau you ada extracurricular activities, become E-Tech, AJK ke, Instokan ke dan sebagainya, it's good. It teaches you to become disciplined and to make plans and stick to the plan. So ingat ya, my dear students, anak-anak saya di sini, pastikan bila kita buat perancangan tu, kita rancang yang kita mampu buat. Jangan pergi rancang yang so luar biasa kan, yang kata you 10 you pun tak mampu buat. So tak payahlah. Nanti sehari aja dah give up. That's the thing. Don't talk to me about plan. Macam tu pula. That's why called plan. Plan ni apa? Ikut kita punya ukur badan atas, ukur baju atas badan sendiri. Macam tu, bukan ukur badan orang tu kenapa? Macam tu. And you don't have to tell anybody about it. It's you. Dan ingat, the last thing I'll talk about this plan is that kalau dalam to-do list ada perkara tu 1, 2, 3, 4, 5, hari ni berjaya 1, 2, 3, 4 separuh siap, 5 tak siap, apa you buat? Cancel tak ada, tak wujud. Carry forward ke besok, siapkan. Itu satu masalah kita kan. Kita buat list, to-do list lah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 siap, gembiranya highlight, buat love lagi sebab selesai. Yang keempat tu tak berapa siap, 5 tu langsung tak sentuh, terus buat tak tahu je lah. Besok pun dah lupa. No. Bring it to tomorrow. Macam buat account kan, ada baki kena bawa ke depan, carry forward. So if we keep doing this, kita akan sedar besok akan jangan lagi ada tangguh-tangguh ya, siapkan. Kalau kena kurangkan waktu main game, supaya kita boleh habiskan sampai hari tik 1 sampai 5 perkara semua selesai. So besok tak ada carry forward. So tak ada rasa stress. Can So try doing it. Remember, break down your plan right up to the daily punya format, right down to hourly. I do that. Pukul berapa sampai pukul berapa I nak buat apa, I tulis. So bila teranjak kan, kalau ada emergency teranjak, I must sleep and plan. Do I need to sleep late today, or do I need to work through lunchtime or things like that? Nampak? Okay. The fourth point, this one you like to be flexible. Dalam perjalanan hidup kita ni kan, dalam case you, my dear students, dalam perjalanan pengajian you lah sebagai pelajar kan, manakah pada arah bintang, pasti ada. Mesti ada roadblock punya. Kita budak civil kan, roadblock sekarang dah tak ada PKP, tak ada roadblock yang macam tu lah. Ini roadblock yang tanah runtuh ke, jalan rosak ke, accident ke dan sebagainya kan. So ada roadblock. Yang roadblock apa kita buat? Duduk nangis ke? Cari jalan lah. Cari jalan pintas. That's why you baca GPS sekarang. You pasang Google Map ke or Waze. You dah tahu depan tu ada accident merah, you tengok jalan merah, apa you buat? You tekan cari alternative route kan. Cepat pesong keluar mana-mana. Sama macam dalam you punya perjalanan sebagai seorang pelajar. You expect things like this to happen. Kita rancang serancang-rancang yang sebaik-baik perancangan kita yang menentukan bukan kita. So kita kena prepare. So bila kita kata kita prepare ni kan, we are talking about what? Tiga perkara to be prepared about roadblock. Number one, we accept that accidents can happen.
Kita terima dulu. Kalau tak terima berlaku, tak boleh terima lah kita meraung-raung dan hysterical. Kena terima dulu. Okay, accept that it can happen. Number two, dah accept apa you buat. You kena anticipate dia akan berlaku. Mula dah accept dah tak berlaku, tapi accept dia boleh berlaku. Yang kedua dah anticipate, jangkakan dia akan berlaku. Nampak? Jangkakan akan berlaku. Bila dah sama tahu you jangkakan dia akan berlaku, you mula buat apa? You mula, yang ketiga, you buat plan B. In case dia berlaku, apa I nak buat? Macam ni. Can you see? Simple example. You dah masuk ke SEM ketiga belajar online. I'm sure by now you realise that I pasangkan laptop buat study ni, I better stand by my handphone ya. Betul? Kalau ini tiba-tiba call, ada handphone ya. Betul? Simple thing. Mungkin masa kelas you tak heran lah. Masa exam, I tengok heran tak heran. You pasang 3 device kalau perlu. Contoh lah. Nampak tak? Pandai dia boleh. Those are roadblocks. You never know. Tiba-tiba kan laptop tu nak buat hang kan? Alright. And you adapt as you go along. You got to be flexible. The more prepared you are, then the more tak terkejut bila menghadapi benda tu. It's okay. I dah anticipate akan berlaku. I ready je. Boleh je. I give one example students. I hope this example really relate to you. Contoh. I tengah ambil satu subjek. Subjek X lah. Apa subjek lah. So I pun rasa biasanya I boleh je buat sendiri. I study, hantar dia kuliah online. Lepas tu study sendiri ulang kali. Boleh je buat assignment tu. Push kali ni luar biasa. Dia punya assignment ni macam above and beyond the scope lah. Macam nak test kita ni. I tengok seorang tak pandai ni nampaknya. Walaupun kejaran kata buat individu. I pun tanya kawan baik I. Okay? PM tepi kawan. Contohnya Iman teks dekat Farisha lah. You know how to do? Aku tak tahu. Dua orang pinga-pinga. Okay? So what do you do? Jom kita ajak Aziz, kita ajak Rushdie semua kita bincang. So lebih ramai lagi bincang. Okay. Bincang. Ada ke depan sikit tapi masih stuck. Masih tak faham. What next? Kumpul lebih ramai orang ke buat apa? What next? What will you do next? Agak-agak. Daripada seorang menjadi 2 orang menjadi 5 orang dah. Apa yang akan buat selesaikan benda tu? Pensyarah bagi Macam sembang je. Apa? Macam sembang je, kerja tak siap. Katakan tak sembang lah, Aisyah. Katakan baik-baik. Bincang tu je. Okay. Tapi tetap buntu. Bila seorang fikir dapatlah, katakan ada 10 step. Bila seorang fikir dapatlah separuh step. Bincang 2 orang dapatlah 1 step. Bila bincang 5 orang dapatlah 3 step. Tapi 7 step lagi nak sampai penyelesaian. Masih tak apa lah. Apa yang dia akan buat? Running assignment. Tanya yang satu kelas. Yang satu kelas yang course tu. Kalau tak dapat juga tanya lecturer. Exactly. So tak apa tu? Kumpul lagi ramai. Betul Danish. Kumpul lagi ramai. Masih dapat langkah sampai langkah 6, 7 berhenti dah. So 3 langkah secret ni siapa yang tahu? Pensyarah. Dah hantar seorang wakil ditanya. Atau ramai-ramai minta Google Meet. So pensyarah dapat you bersungguh. So akan bagi you jawapan. Akan bagi tips how to get it. Betul? So you see, this is being flexible kan? Sedangkan asal usulnya, you jenis yang lone ranger, you betul belajar seorang-seorang. Tapi rupanya seorang-seorang tak jalan kali ni. Can you see? Boleh ya? So tak mau kerah-kerah macam tu. Benda kerah-kerah selalu terpatah, putus, cedera punya. Learn to be flexible. The last point, I rasa ni paling suka lah. Balance between work and play. You play hard, or you pray harder. Be the best of you. It doesn't matter whether you are Muslim, Christian, Buddhist, Hindu, of the Baha'i faith or any faith at all. It doesn't matter. We all believe that we have a maker, kan? We all believe in a God. Alright? It doesn't matter what faith you are or what you call your God. It doesn't matter. We all believe in there is a greater power beyond us. Alright? So apa-apa kita buat, kita pray. We doa that our usaha is right. Our niat is right. And we ask for guidance so that we do not go down the wrong route. We do not when we come across obstacles, we do not give up. We do not go hysterical.
we are given ketenangan macam kedai tu. Mula-mula hysterical kejap dah lah. Hysterical sekejap je dengan hysterical tak henti-henti. Ingat, manusia ada emosi. Kita bukan malaikat. Of course you kena hysterical kejap. Dah hysterical dah habis menjerit dah, tenang. Okay, there's only so much menjerit tahan diri pula. Dah sekejap je, pull yourself together. Ada akhlak yang baik kan. Pull yourself together. Tanya diri tu, what am I to do? What can I do? Then go back to tadi kan. I cannot find the answer, I minta tolong kawan. Seorang kawan tak boleh bantu, I panggil lebih ramai kawan. Lebih ramai tak boleh, I panggil lebih ramai lagi. Masih tak boleh, I panggil yang pro tu datang. Nampak tak? There is always a solution. There is always a solution. Kita ni yang satu pintu pang kat muka tertutup, kita pun menangis-nangis kat depan pintu tu, meraung-raung, mencakar-cakar kat pintu tu, kenapa pintu ni tak nak buka. Sebab meraung-raung kat depan pintu tu, tak nampak sekali tu banyak pintu lain terbuka. Lagi besar punya pintu yang boleh ke tempat yang sama pun. You understand saying, right, my dear student? And dalam point ni is very important. When I say play hard, nampak play tu I letak dalam inverted commas. When I say play, I like to think of it this way, my dear student. You boleh catat kalau you dalam pembangunan khasiat seseorang pelajar especially, kita selalu kata dia fizikal, dia mental, dia rohani. Betul? Mungkin nanti you can tanya dekat minta sharing daripada Iliana. Iliana ada? Iliana? Ada tak Iman? Is she here? Macam tadi ada atau keluar dah? Atau dah pergi supper lah? Tak ada. No, tak apa. So, if you want, you can probably speak to Liana a bit. She was also a PTV volunteer and she actually learned a bit about mental health. So I think that would be a good sharing from her with tanya dia. Right. So we are saying just now that the physical, mental and the rohani part, the spiritual part. So the physical part, as a student, what do? You can study, some you may even do part-time job. I can already see some business people coming up among you, ada online business dan sebagainya, ada yang bantu family dan sebagainya kan. So you probably have part-time work. Even if you don't have part-time work at home, you probably, everybody, tak kira lah boy or girl kan, you mesti ada commitment, responsibility at home to help out with the housework, kerja rumah kan. Kalau tak pandai masak, tolong sapu lantai lah. Kalau tak pandai sapu lantai, tolong masak, tolong jaga adik ke, anak ke. Kalau semua tu pun tak pandai pun, tolong kemas meja lah atau cuci pinggan lepas makan, yang mesti ada kerja. Takkan duduk rumah tu melaku je macam tu. You duduk asrama pun, you kena basuh kain sendiri kan, contohnya. And your family have tuntutan on you. They have a right over you. Parents can ask you help out, siblings can ask you help out, adik-adik perlukan bantuan you dan sebagainya. So that's the physical part of it. I put that in the category of play. When I say play, bukan apa. But when you say play, it's fun kan. Siapa tak suka main? You dah besar main online game, gembira. Masih kecil, you main hide and seek pun you gembira. You main apa benda tu, congkak pun you gembira. Tapi dah besar tak berapa gemar lah macam tu. So when you use the word play, you akan rasa tak fun. So you don't feel the stress. And you can feel passionate about it. So I say play. So those are physical side of things. Now the mental side of things. The mental side of things, lalu kita elok kita kaitkan dengan our spiritual. Ia ada perasaan tak? No matter how much we tell ourselves be positive, dia tak ada ke mana lah. Tapi kalau kita padankan our come, you can do this, be positive, and kita doa, then it goes away. Ada perasaan tak? Tak kira apa agama, tak kira apa kepercayaannya. Ada perasaan tak? Kalau sekadar kita kan, I want to be positive, I can positive, come on, you can do this. Macam tu je lah, setakat tu dia tak jauh pergi. Tapi kita padankan yang kita hasratkan tu, kita minta pertolongan daripada yang atas tu, then you can see it goes further, a lot further. So ingat tu, sebab tu your mental and your spiritual bit, you really have to take care. I think it's a good practice kan, anak-anak sini. It's a good practice, tak payah tiap hari lah. Kalau you boleh tiap hari bagus, kalau you tak boleh, seminggu sekali lah. Pilih satu waktu yang sesuai. Tanya diri you, it's a alone time tak ada orang sendiri, alone time. Semak seminggu ni, apa I dah buat? Semak seminggu ni, ada tak apa-apa yang mengganggu I punya fikiran?
Bila mengganggu fikiran kita, maksudnya mengganggu mental kita lah. Ada benda yang ganggu kita, ada benda yang sedih kita, ada benda yang buat kita marah tapi kita buat tak nak ingat tapi dia mengganggu kita sebenarnya. So it's good to do self-review, self-check macam tu ya. Supaya kita sedar apa benda yang telah berlaku. Sebab itu, my dear students, adalah baik to have your daily to-do list kan. So ada to-do list, you tahu apa you buat, apa you tak buat. Sebab benar to-do list termasuk kerja-kerja rasmi dan kerja-kerja yang tak rasmi. Tak rasmi means your personal things lah. Hari ni kena basuh kucing, besok kena bawa adik pergi tadika or things like that. You write down in your schedule as well. So from there you can take note of what is happening. You remind us, okay? So do the self-check. And after you check yourself, if everything is fine, it's okay lah. Tapi if there's situation where we don't feel very happy kan, there are things that bothering us, kita kena tenang-tenang dan cari apa benda sebenarnya yang buat kita upset. Jangan simpan. Identify, then ask yourself, can you resolve it? Right? Boleh selesaikan tak? Boleh tak you pujuk diri you? Atau boleh tak you selesaikan sendiri? Kalau tak boleh, perlu tak cakap dengan somebody? Again, same story. Tell your best friend. Cakap dengan seorang dulu. Macam mana you rasa I patut? Kalau dapat selesaikan, dapat idea bagus, okey lah. Kalau tak ada, apa buat? Minta lebih banyak kawan berpandangan, betul? Kalau dah masih tak boleh, then have to seek more professional punya help. If it's about your studies, most probably is your penjara lah. If it is about something got to do with studies, tapi not exactly studies, as a student life ke apa-apa, if you feel like, you can talk to me as a part, or you want to talk to your senior, it doesn't matter, just go and talk to somebody. Manusia ni adalah makhluk yang hidup bersosial. No matter how loner we are, no matter how introvert we are, no matter how quiet we are, we need to be people. Tahu kan cerita yang baby lahir tak mau sentuh, tak mau pegang, mati tu kat situ. Sedangkan dia besar dalam rahim mak dia seorang je. Tapi jangan lupa dia dekat dengan mak dia, ada contact kat situ kan, ada physical contact. Bila keluar kat dunia ni, you tak pegang dia. Biasa kena baby kena balut kan, panggil apa? Macam mummy fight tu, kena di panggil apa perkataan tu? Bedong panggil apa? The word Bedong. Yeah, you wrap it up kan? So things like that. Ada tak di kalangan ni dah besar macam ni tu, tidur kena pegang pillow kat atas chest, kalau dia tak boleh tidur akan terkejut? Ada. Okay, tak apa, aku mengaku aku macam tu. Aku macam tu sebab tu for very long time I tidur tiarap. So akan terkejut kan? Then I faham, I was taught that tiarap is a bad thing to do. Anyway, don't do that. Don't do tiarap. For all sorts of reasons, even scientifically and even from religion point of view, it's no good to tiarap. So don't tiarap. Jadi kalau senang terkejut, tak apa. Take a pillow and put on the chest, it's okay. I think because we never really grew out from being a baby in our mom's womb kan, kita dalam womb mom kan terlipat macam tu kan, and so dekat dengan heartbeat mom. So bila dia besar, kita masih ada rasa that kind of insecurity. Tak kira boy or girl, semua sama aja I rasa. Alright? So macam tu lah. So ingat ya, my dear students, if you need help, go seek help. Talk about it. Talk to yourself first. Cannot resolve, then we have to see if we need to somebody else. Jangan simpan. You must know the number of mental health issues in the country, in the world, has skyrocketed, exponentially increased. You know what is exponentially increased? Kita belajar kan? Linear. Hyperbolic, quadratic. Exponential is macam ni tiba-tiba macam tu punya. Tiba-tiba punya daripada flat punya line tiba-tiba melantun ke atas. Alright? So that is what is happening even in Malaysia, and it's very sad to know that Malaysia antara negara yang catatan mental health issue paling tinggi kan. Betul tak? So things like that lah kan. Jadi tak mau kalau kita sebagai kawan pun take note of friends. Kalau kawan kita macam feel this unhappy, macam sedih je, cuba tanya. Sometimes kan people don't know who to tell, don't know how to say. Tapi bila dia tanya, mulalah dia cerita. Learn to be a good listener kan. Listen. Just listen. Orang nak somebody to listen aja, nak pinjam telinga je, bukan nak jawapan kita pun. Kan sama juga macam kita. Kita pun nak cerita kat orang kan. Bukan nak mengumpat ke, nak membawa, tak ada. Selesai kat sini aja. Nak ceritakan je. Rasa terguris ke, rasa macam terluka ke apa kan. Kita manusia kan. Dah cakap dah selesai lah kan. Alright. So those are the 5 points simbolkan for you on this slide. So be present. Remember we talked about that. Be passionate.
about your study because it's really serious, needed semester, it will not, I will not lie to you and say that every semester it get easier and easier. Senang je simpan no. As you move up the ladder from Sem 1 to Sem 2 to Sem 3, Sem 4, Sem 5, Sem 6, Sem 7 before you go away for your LR, of course things are going to get more advanced. I tak ada susah, I tak ada advance. Awal-awal dulu masuk tadika, you kira, you baca dia 1, 2, 3, 4. Masuk sekolah rendah darjah 1, you mula 1 campur 1. Darjah 2 dah 2 tolak 1. Darjah 3, 4 dah darab dah. Bila darjah 5, 6 dah mula pecahan. Can you bayangkan you buat pecahan masa you tadika? You tak tahu pecahan, you tak pecahkan barang aja lah. Betul tak? Same thing here. Alright, same thing here. So it's not going to be more difficult. It's just going to be something that you got to learn step by step. Alright? Be present, be passionate, be punctilious, remember? Be flexible, and be best of you. The best of you by combining what? Combining what you do with your prayer. Alright? And here, I tell you another story. Nak? Kok lah ada tertidur dah kan. I cuma nampak beberapa muka kat situ. Kok yang lain tu I tengah cakap dengan pantau dia kan. Can I wrap up by telling you a story? This guy is Alexander the Great. He lived very short. He said his lifespan 356 to 323. I rasa 30 plus dah mati kan. Mati muda. In the Islamic punya apa nama tu, from the Islamic point of view, it is said that Alexander could be Zulkarnain kan? Could be Zulkarnain. Zulkarnain was never gazetted as a prophet ke apa, tapi dimensioned kan dalam the Quran. So that is debatable lah, but some say that actually Zulkarnain is Alexander. Tak apalah, itu bukan dalam perbincangan kita hari. Apa yang saya kongsikan ialah Alexander the Great, nama pun the Great. Why? Because the empire he created back in the 300 before Christ BC was the largest ever empire ever created on earth. Lepas tu kita ada USSR lah, kita kata sekarang Amerika kuat lah, China kuat, ada siapa lagi kuat? Tak ada siapa punya quote unquote kuasa atau jajahan takluk sebesar ini. Daripada India, di Asia, sampailah ke Eropah, Greece. Okay, as big as that. So the story went like this. When Alexander the Great decided one day, okay lah, sampai masa I kena keluar untuk jajah dunia ni, create this empire, unite the world. They at that time, these people, they do not see themselves as conqueror tau. Dia tak fikir macam tu. Dia fikir apa? Dia nak unite the world, nak satukan dunia. Nak satukan dunia. So dia punya aspirasi cita-cita nak satukan dunia tu, you know what he did? He was a prince kan, from Macedonia. He gave away all his harta. Harta semua bagi. Bagi kat siapa? Dia punya pahlawan, menteri semua tu, supaya mereka taat pada dia. Belilah barang-barang yang bersesuaian, setiapkan senjata, upah, askar dan sebagainya, supaya ready, bersedia untuk ikut dia pergi menyatukan dunia. Keluar dari Macedonia ni, coming out of Europe all the way to Asia tau, through Persia until Asia. Tak senang tu. Alright, back in the 300 BC, zaman tak ada aeroplane, zaman tak ada engine, zaman yang tak ada bot yang manusia kena kayu-kayu, alright, dan tak sekukuh macam apa yang kita ada pada hari ini. So when he did that, he gave away all his harta. Dah jadi miskin papa dah, dan ready dia nak pergi apa nama tu, jelajah dunia dan satukan dunia ni. Jadi sahabat pahlawan dia tu tanya dia, Alexander, you gave away all that you have, everything. How are you going to war? How are you going out to unite the world? Apa pun tak ada dah sekarang. You big satu sen pun dah tak ada dah. Apa you nak buat ni? Alexander smiled and answered me, Don't worry. I have with me this invincible weapon. Invincible, tak boleh dikalahkan weapon ni. Mereka tanya, apa benda tu? I namakan weapon ni hope. Harapan. Hope. So kawan-kawan dia tu yang lurus benda, oh ya ke? Mana weapon ni? Is it a sword? Pedang ke? Lembing ke apa? Rupanya bukan. Harapan. Dia ada aspirasi dan harapan bahawa dia punya niat untuk satukan dunia, supaya tak ada lagi peperangan, supaya rakyat boleh hidup aman, tenteram tu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang dia percaya kan, and what he believed in, and he has hope that is the right thing to do. And with the hope, dengan harapan itulah
dia keluar bersama dengan dia punya teman-teman semua dan berjaya sakukan dunia sebesar mungkin. Nobody has ever done that ever again. With all the advancements of nuclear weapons, all the super fighting jets, all the advanced weapons and so on and so forth. Nobody has ever done it ever again. And that was Alexander. All with one word, hope. So Macam macam kita lah, anak-anak always have hope. Whatever that has happened, let it pass. Whatever that has gone by, let it pass. Dah lepas apa? Tak boleh nak boleh kejar nak balik kejar balik. dah sejarah dah biarkan. What do you say? Leave the past in the past. Live the future. But it's not. It will take up its stuff. I will end with this saying by Earl Campbell. If it's not for the dark days, we would not know what it is like to walk on the light. If we have not known how dark the night can be, how would we appreciate the beauty that daylight brings? Betul tak? So again, my dear students, I don't know. You came into this semester, apa perasaannya? Ada yang mungkin baru sembuh dari sakit, ada yang kehilangan. My deepest condolence kepada yang kehilangan orang yang tersayang, keluarga, saudara-mara ataupun sahabat sepanjang cuti ini, sama ada kepada COVID ataupun perkara-perkara lain, sakit-sakit yang lain. Deepest condolence hidup dan mati ni ketetapan dia kan. Kita datang pun kita tak tahu, mak ayah kita pun tak tahu kita akan datang. Bila kita pergi pun mak ayah kita pun tak tahu, kita sendiri pun tak tahu bila kita akan pergi. Ini adalah tangannya di atas tu. Jadi kita kena relakan sedih-sedih, it's okay, but cherish the memories. And some of us come through these past few months ill, mungkin sembuh dari sakit, mungkin ada ujian lain dalam hidup ni yang buatkan kita rasa amat berat, yang dah dipikul kat bahu tu, agak masih menipis-nipis lagi, darah kat hati yang dah terluka dan sebagainya. It's okay to cry. It's okay to become hysterical. It's just that do not let the sadness linger for too long. Don't. Because the darkest hour, the darkest of hours ialah waktu just before subuh. Scientifically proven kan, the darkest of the night is the moment just before subuh, just before dawn, just before the sun rises again. So it's okay to be sad, it's okay to cry, it's alright, it doesn't matter. Just don't let it take you down. It's okay. Lift your head up, chin up, smile. The moment you smile, it goes on to give what? It means we are grateful. We are grateful we are still alive. Macam mana teruk pun ujian tu, macam mana besar kehilangan kita, macam mana sedih, macam mana perit rasa kita, we still get up in the morning, we are still alive. Syukur, 1000 syukur. As another day, another opportunity to live out our life. Jadi itu aja kongsian yang malam ni. So as I said, I don't want to keep you long. I would like to see what do you have to say. Is it okay? I'm going to stop sharing my screen so that we go back to normal. Okay. Ada apa-apa nak malu balas? Jangan kenangkan benda yang dah lepas. Sebab tu semua sekadar kenangan. Jiwanya iman pantang bagi pelak. Very true lah. Tenang ke? Yang pahit ke, manis ke, masin ke, sederhana, manis, sederhana, masam. It's all in the past. Leave it in the past. Sesekali renung balik, kalau boleh buat kita senyum, baik. Kalau masih buat kita menangis, elakkan fikir. It's not going to do us any good. In the Quran, in the Hadith, is being said, we seek refuge from God, from Hami and Hazan. Hami, both are grief and sadness, but Arabic being Arabic, the meaning is so beautiful. Hami means grief from the future. Worry from the future. Anxiety from the future. Risau besok pandai buat test tak? Hujung semester final exam macam mana?
Risau benda-benda yang belum kesampaian. Belum sampai kok. Risau-risau ni kenapa? Bila sampai you risau lagi, 2 kali risau. Cerdik ke tak cerdik kita ni? So that is harming. Alright? You bring the anxiety of the future here and you worry for it now. Hazan is sadness, sorrow from the past. Dah berlaku apa? Cuba tengok kat diri. Tengok kat itu siku. Semua orang tengok siku sendiri. Ada parut tak? Ada siapa yang siku bersih tak ada luka ni? Ada? Siku kau clear, lutut. I guarantee you semua punya lutut mesti ada ni. Tengok lutut. Ada siapa punya badan langsung tak ada parut ke? Langsung tak pernah ada calar-walar. Langsung tak ada. No kan? One day I'll show you lah. Bagi yang boleh tengok aurat ni, I will show you. I gonna gigit sharp macam mana kat belakang ni. It's a joke. Okay. Right. Parut di hati pun ada Danish, jiwangnya. Banyak yang jiwang kat sini boleh compose lagu, buat puisi. Masih saja. Bagus. To be jiwa means you have feelings. Bukan you have feelings. Meaning that you are very good at expressing your feelings. It's good news. Meaning that you tak pendam. Tak pendam. Pendam tu bahaya tu. Ingat saya cakap ya, anak-anak. You don't want kita to be inspiring. Tak payah cerita kat kawan you. You tak boleh cerita kawan you. Cerita kat kucing you. Cerita kat somebody. Seeloknya cerita kat siapa? Luka di hati tu kan. Sakit kat hati tu. Cerita pun orang tak faham. Kucing kan lagi tak faham. Cerita kat siapa paling bagus? Pencipta, Allah. Cerita to your God. Cerita to your God. I read this kan. Let me read to you, my dear students. As I said, it doesn't matter what faith we are. I just thought this is very beautifully written. And it is so amazing that somebody could say something like this. I bacakan to you lah. Bukan ayat tulis I tak sejiwa macam ni. I tak ada discount bakat. Dengar ni ya. Kamu dapat apa yang kamu nak. Tak semestinya kamu boleh terus bergembira. Kamu tak dapat apa kamu nak. Tak semestinya kamu tak boleh bahagia. Takdir Tuhan ni misteri sifatnya. Entah-entah, air mata reda yang kamu tepiskan dalam menghalau kecewa itulah yang menghanyutkan kamu ke syurga ni. How often we cry in silence? How often we cry seorang-seorang? How often? Tak kira boy ke? You tak payah cerita kat sini, it's okay. It's your secret with God. How often? Everybody has got some hurt. Everybody has got some secrets of the heart. Everybody. You, me, I, they, mereka dan keluarga mereka, semua orang ada. Kita manusia. Selagi kita manusia, selagi itu kita ada. Tak ada luar biasa. Memang biasa. Kalau tak ada, tu pelik lah. Memang patut ada. Cuma macam mana kita nak handle. I especially like the last sentence. Entah air mata reda yang kamu titiskan dalam mengharung kecewa, mengharung sedih, mengharung luka itulah yang menghanyutkan kamu ke syurga. It doesn't matter whether your faith you believe in the heaven or not. Syurga means tenang. Syurga can berlaku kat dunia. As I sometimes say, I doa dan usahakan syurga sebelum syurga ni. Tenang dan bahagia di dunia ialah satu jenis syurga. Betul tak? So my dear students, as a student dalam online study ni, I'm sure you lebih tahu daripada saya. You lebih tahu daripada saya ujian ni, cabaran yang nak study online. Tapi sekarang dah pro lah sekarang. Tapi sebelum jadi pro ni, hanya you tahu susah perit ni. Sakit ni, hanya you tahu. Lain tak elok pun tak elok. Laptop terbakar meletup, adik ganggu dan sebagainya. Hanya you saja yang tahu. All these leave scars in the heart. Scar. Bukan kat siku, bukan kat muka, dalam hati tu. But did it kill you? It didn't kill you. It made you come out a better person. A kinder person. Bila kita dah kena hampuk kat muka tu, kita dah pernah kena, kita akan lebih empathy kat orang lain yang mungkin terkena. Sebab kita tahu sakit. Dan manusia fitrahnya baik.
Manusia fitrahnya baik hati. Manusia fitrahnya kind. Kita tak nak orang lain. Kita tak nak orang lain yang meskipun mengekang kita, stranger, kita pun tak nak dia harungi apa yang kita harungi. Betul tak? So remember that, my dear students, anak-anak semua, awak semua ni baik-baik. Baik-baik. Semua baik-baik. Ingat, fitrah manusia tu baik. So apa yang telah berlaku, yang berlaku, sengaja tak sengaja, semua tu tak sengaja. Semua tu tak sengaja. Tak ada sengaja siapa-siapa yang buat jahat, sengaja nak lukakan sendiri, bukan orang lain. Tak ada orang sengaja. Kita tahu semua yang berlaku telah disuratkan. It's okay. Semua yang berlaku pasti ada sebab. It's either we understand it now or we understand it much later in life. But have faith, alright? Have faith that whatever that happens is for the better. Is for the better. Walaupun hari ini perit rasanya, walaupun hari ini luka rasanya, walaupun hari ini mungkin rasakan kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, kehilangan apa-apa, hilang. Tetapi jangan lupa, have faith. It is for the best. You must have heard of this story, kan? There was this man, alright? Pergi hunting, memburu tak sedar dah masuk ke sempadan negeri orang lain dah. Dah masuk ke sempadan negeri orang, malang pula tu, malang tak berbawa, terpijak jerat orang lain. Dah kaki kena jerat. Kena tangkap pula askar kat negeri orang lain tu. Dah lah kaki kena jerat, kena tangkap. Bila sampai ke istana tu, raja tanya siapa pandai-pandai masuk tempat air. Dia pun minta tolong buka air punya jerat dulu. Dah buka jerat, raja pun orang-orang jahat sangat, upati lah. Dah kaki tu lumpuh dah, sebelah kaki tak ada dah, kena jerat. So dah kena jerat, macam mana ni? So itu raja kat negeri kata, wow, you masuk negeri I kenapa? Oh, I sesat sebenarnya, I pemburu tak sengaja termasuk kat tempat. Jadi sekarang dah tempang-tempang macam ni, tak buat apa lah. Kalau ikutkan yang I tangkap semua ni, kena masuk habis tentera lah, kena jadi askar kan, kena fight for me lah. Tapi dah luka macam ni, tak apalah, pulangkan you lah, baliklah ke negeri you. So bila terjerat tu, you rasa perit tak? Dah lah kena jerat, sakit. Dah separuh, tinggal separuh, gantung kaki tu dah tahan, habis lah kaki tu, kena tangkap pula tu. Masuk negeri orang dulu, memang kena panjang tu. Kalau tak kena panjang, akan didera sampai aku taat pada negeri baru tu dan jadikan askar lah, mati juga in the end lah, sama je lah. Tapi sebab kaki tu dah hilang, hantar balik lah, pergilah, tak guna pun letak sini kan. Dah menjadi satu benda yang selamatkan dia. So you see, in life kan, a loss that we see, a loss, manusia bermata pandang, a loss, kehilangan. Kehilangan itulah sudah pasti ada kebaikan untuk kita. Cuma kita tak tahu, tak nak tahu atau belum tahu. Itu aja. Boleh. Can I? Okay, my dear students, like I said, I don't want to keep you beyond 10 o'clock. I want to let you talk now. Come on. Iman, Haziq, Faisha, Sila semua dah cakap lah. Orang lain yang belum cakap tu, Mai bagi I dengar suara you. Surely you got something to say, takkan nothing to say. Come on. Anything, anybody? Based on apa kita kongsikan tadi, you nak, bagi pandangan you ke, nak share-sharekan idea you ke, come on. Atau dah rasa nak bersendirian sekarang, nak pantau beruang kat sini. Okay lah, kids, I take it as your silence means you faham lah apa yang nak cakap ya. Faham apa nak cakap. Just bear in mind, 5 perkara I sebut tu, ingatkan diri sendiri. Nanti I akan give you the link, I put it on YouTube, dan bila masa you perlu, you boleh tengok semula lah kan. You don't have to talk to me all the time. You don't have to. As long as I know you're alright, you need me, you reach me, okay? As along the way, while you're in the university, you're under my care. So apa-apa bagi tahu I lah. Di mana I boleh bantu, I bantu. Di mana I tak boleh bantu, I carikan jalan untuk you. Dan yang paling penting, have faith. Banyak-banyak kan ya doa.
Ask for the Ask for the strength strength to to face whatever you need to face. Ujian pasti akan Pasti datang. akan datang. Kita tak boleh elak. Tak boleh elak. Kita tak boleh Kita tak boleh minta jangan bagi saya penama tu ujian, tak boleh minta macam tu. Kita manusia. Even Even prophet pun diuji teruk-teruk. Tapi kita Tapi kita minta apa? Kita minta diberi kekuatan, diberi petunjuk, diberi kemaafan. Dan silap Dan silap kita diberi kemaafan, kita ditunjuk jalannya betul, ditunjukkan penyelesaian. Tak ada Tak ada yang dalam hidup ni, tak ada di dunia ni yang tak boleh ditinggalkan. Ingat tu lah. Wah. So kalau Kalau last time result tak berapa dah bagus, it's okay, it's in the past. Dah, sudah. Kalau rasakan tampalkan the slip tulisan depan meja study, merahkan yang dapat tak bagus tu, akan ingatkan diri kita untuk lebih berusaha, buatlah. Tapi kalau letak kat situ buat you mencurah-curah air mata tiap hari, tak payahlah. Okay? Dah, lesson learned. Dah. Don't be so harsh on yourself. Don't. Sayangi diri tu. If you don't love yourself, we don't deserve to be loved by other people. Betul tak? Betul tak? Kena love yourself. Because yang kat atas tu sangat-sangat sayang you. What did I say? Manusia fitrahnya baik. Ini semua ni baik-baik ni. Tersesat, tersungkur, terluka tu biasa. Pick yourself up, it's okay. Pick sendiri up, masih nak nangis, bagi tahu kawan. Biar kawan pinjam bahu, nangis-nangis kejap, sama-sama kita jalan. Kejap lagi, luka tu baiklah. Memang terparut, it's okay. Kadang-kadang denyut lagi, it's okay. You don't believe me? Look on your knees, look at your elbow. Siapa tak ada? I berlambak everywhere. Every one of us will have had that. Okay? Alright. Itu aja. As I said, if you feel like saying something, you segan nak cakap ke apa, you nak PM, sila lah PM. Okay je. Okay? Boleh ah? So So with that, Iman, you have remind your friends, next Sunday kutip lah 200 perkataan tu. Okay? Good. So, itu Itu aja. aja. Okay? Take good Take care good of care of yourself. yourself. I have I to have say, to say, study hard. I have I have to say that, but play harder. And pray The the most. most. Pray. Apa-apa buat, Mulakan mulakan dengan yang prayer. Set your niat and then pray. Pray that Pray that what you do is right. Pray that what you do is kept on the right track. Pray that you are given the strength to do to do the best for yourself. Okay? Alright guys, Masa dia senyum sikit. I I kena minta buka video lah dengan gambar. Ini Iman you kena tolong I buat. So I tak pandai buat semua orang muncul kat screen tu. You boleh buat? Make Make everybody exist. So So semua kalau boleh buka video. Kalau yang tak tutup aurat, tolong pergi sarungkan sesuatu. Dan buka-buka I need to see your face to know it's you. Kadang-kadang I tengah cakap dengan pokok ke apa kan bahaya tu. Kena tahu kan. Sekarang kan banyak AI. Come on. Oh, Mary, there you are. Jom. Jom cepat Tidur dah. Pukul berapa dah ni? Kan? Pulang. Saya lapar. Oh, lapar. Okay. Iman. But I appreciate the honesty. Come on. Kau dah buka belum? Oh, Rambut Rusdi tu. Allah. Anozin. Have The long hair, have the tojang, whatever you want lah, boys. Next time dah balik sini, semua uruskan rambut tu ya. I akan check satu persatu. Okay, jangan malukan I. Masuk nampak siapa tu yang rambut panjang. Sekarang nak printing, nak tojang, buatlah apa you nak kat rumah tu. Alright. Dah, Iman ready. Boleh ambil tak? Yang lain tak nak buka ke? Buka lah. Firman. Lagi siapa tak buka tu? Kan, Anik Dia sama. Anik. Bilik gelap balik. Gelap. Okey lah. Baru nak tanya buat apa dalam gelap-gelap tu. Dah. Iman kena Saya kat Firman. Okey. Alright. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey dah. Okay. Alright guys. Tolong stay up too late. Take good care of Yourself, yourself. apa-apa nak beritahu lah. Okay. Good night. Tak. Okay, masih Prof. Salam. You Prof. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Prof. Thank you, Prof.